Okey, kita boleh mula. Suratul A'raf, mulai ayat 23. Qala telah berkata ia berdua. Kalau seorang, qala tak ada alif ya. Telah berkata ia. Kalau berdua tandanya alif. Untuk fi'il madhi. Kalau ja'ala, ja'ala. Ya, kalau qala, qala. Ya. Jadi ada alif tu tanda berdua untuk fi'il madhi. Ya. Telah berkata ia berdua, Rabbana, wahai Tuhan kami, Zolamna telah menzalimi kami. Anfusana akan diri-diri kami. Wa'in dan jika, lam tidak, taghfir engkau ampunkan, lana bagi kami, watarhamna dan engkau rahmati akan kami, lanakunanna nescaya kami mesti jadi, min daripada al-khasirin orang-orang yang rugi. Ayat 24, qala telah berkata ia. Ihbitu turunlah olehmu, ba'dukum sebahagian kamu, li ba'din bagi sebahagian, aduun bermusuhan, walakum dan bagi kamu, fil ardi di bumi, mustaqarrun tempat ketetapan, wa mata'un dan bekalan, ilahin sehingga satu ketika. Saya masuk. Ayat yang kita baca, ayat 23 ini adalah ayat yang berkaitan cerita berkenaan dengan Nabi Adam, ya, Hawa, dan juga musuhnya iblis. Jadi ayat sebelum ini telah menceritakan bahawa Nabi Adam dan Hawa telah, ya, terikut pujukan si iblis sehingga memakan buah pohon itu. Apa jadi? Pakaiannya lucut, nya telanjang bulat, malu tak dapat nak kata. Ya. Jadi disitulah terasanya, ya, cukup atau benar-benar dia menyesal, dia bersalah. Ya.
Jadi, ya, mula dia mengambil daun-daun untuk menutupi kehormatannya. Mana tempat dia nak lari? Allah pun dah bagi tahu kepadanya. Bukankah aku sudah katakan kepada kamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang buat kamu. Tapi kamu turuti juga ya, kata-kata iblis itu. Jadi, ya, apa nak kata lagi? Sesuatu yang sudah berlaku, sudah terjadi. Ya. Adakah Adam ya, nak membunuh diri dia? Ya, sudah tentu tidak. Jalan yang tak ada lain jalan, melainkan dia kembali dan bertaubat kepada Allah. Itulah ya, semulia-mulia jalan. Jadi dia telah ya, mendapat satu kalimah. Sebagaimana dalam surah Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka keduanya telah memperolehi kalimah daripada Tuhannya. Ya, lalu ia pun bertaubat. Ya. Jadi apa taubat dia? Qala telah berkata ia berdua, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, telah menzalimi kami akan diri-diri kami. Wa in lam taghfir lana, dan jika tidak engkau ampuni bagi kami, wa tarhamna, dan engkau rahmati akan kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang rugi. Inilah kalimat taubat. Kalimat taubat ni bukan ya, sekadar untuk Adam saja, tidak. Kalimat taubat ni juga kita boleh ya, lafazkan dia. Kita juga pun banyak menzalimi diri kita. Ya, jadi kita mohon ampun dan mohon rahmat daripada Allah. Kalau Allah tak mengampuni dan tak merahmati kita pun, kita akan termasuk orang yang rugi. Jadi ya, istighfar atau kalimah ampun daripada Nabi Adam ini ya, kalimah yang boleh kita amalkan. Ya. Macam mana Nabi Adam mohon ampun kepada Allah, ya, mustajab dia punya permintaannya. Macam itulah kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya lafaz yang kita sebutkan ini, ya, Allah telah memberi keampunan kepada kita dan merahmati kita. Jadi ingat tak bahawa Allah ciptakan Adam ni untuk apa? Untuk jadi khalifah di bumi. Ya, sepatutnya lambatlah dia nak turun ke bumi. Bolehlah berpuas-puas lagi duduk di jannah. Tapi kerana dia dah buat salah, keampunan tetap diterima, tetapi hukuman tetap jalan. Ya, maka Allah pun ya, keluarkanlah Adam, Hawa dan juga iblis daripada jannah. Ya, tak dibenarkan lagi untuk duduk di jannah. Sebenarnya bukan ya, kalau kita kita kaji balik, itulah sebenarnya Allah ciptakan Adam untuk dijadikan khalifah. Ya, kalau diturunkan juga ke bumi, ya, itu memang dah apa yang difirmankan Allah. Tapi hanya dia nak jadi sebab musabab sahaja, dia buat salah, menyebabkan cepat diturunkan ke bumi. Ya. Hakikatnya kalau kita fikir-fikir, sudah tentulah ya, lambat lagi dia akan turun ke bumi. Tapi lambat sampai bila pun akan tetap turun. Ya. Itu dia. Baik. Jangan kita menyesal pula anak cucu Adam ada yang mengatakan, kalaulah Adam dulu tak makan buah, ya, buah yang dilarang tu, semua kita duduk kat surga kan, tak ada susah payah belajar harfiah semua macam ni, ya.
Semua duduk kat surga. Ya. Jadi kita jangan silap tafsir. Ya, kalau ada orang lah cakap macam tu, ya. Kita kan kena bagi tahu. Itu bukan tujuan Allah ciptakan Adam. Allah ciptakan Adam nak turun ke bumi. Ya. Tak ada nak kekal dalam surga tu, tak ada. Ya. Jadi jangan kita pula menyesal kita akan duduk surga terus menerus, tak ada. Ya. Hanya ulama berfaham kerana kesalahan itu dipercepatkan turun ke bumi. Itu ya. Kalau tak lambat lagi lah. Ya, lambat lagi. Tapi lambat pun akan turun juga. Itu maknanya. Baik. Nak jadi sebab. Ya. Qalah bitu ba'dukum li ba'din aduun. Qalah ni tadi telah berfirman ya. Kalau saya terjemah telah berkata ya, betul kan? Telah berfirman ya. Bitu. Turunlah olehmu ba'dukum sebagian kamu li ba'din bagi sebagian aduun bermusuhan. Kamu di sini dah ramai ya. Sebab turunlah olehmu, mu tu dah menunjukkan lebih daripada 2. Jadi 3. Artinya ialah Adam, Hawa, Iblis. Ya. Sebahagian dengan sebahagian, artinya anak cucu Adam dengan keturunan Iblis ini tetap akan jadi adu, musuh. Ya, tetap akan jadi musuh sampai hari kiamat. Ya, pihak Iblis tidak akan senang kepada puak atau pihak anak cucu Adam yang mau berjalan di jalan yang lurus. Dia tidak akan senang. Ya, dia pasti goda untuk supaya mereka sesat, menyeleweng, terjauh dari kebenaran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kamu di bumi tempat ketetapan dan bekalan sehingga satu ketika. Duduklah di bumi sebagai tempat kediaman. Dan ya, dia hanya sebagai satu bekal waktu. Sehingga waktu yang ditentukan, iaitu sampai ajal. Ya, jadi duduklah di bumi, ya, bersenang-senanglah sehingga sampai ajal. Ya. Maknanya bumi ini bukan untuk kekal. Ya, tapi hanya sebagai satu tempat sementara, ya, berdiam, bersenang sehinggalah sampai ilahin. Satu ketika ni makna sampai ajal. Ya. Sambung lagi ayat 25. Qala telah berfirman ia. Fiha padanya tahyauna kamu hidup. Wa fiha dan padanya tamutun kamu mati. Wa minha dan daripadanya tukhrajun kamu dikeluarkan. Semak semula ya. Qala telah berfirman ia, fiha tahyauna wa fiha tamutun wa fiha wa minha tukhrajun. Ya. Allah berfirman, ya, padanya atau dalamnya di bumi ini kamu hidup. Wa fiha dan padanya, pada bumi juga, tamutun, kamu mati. Wa minha dan daripadanya, daripada bumi juga, tukhrajun, kamu dikeluarkan. Ya. Hakikatnya di bumi ni ya kita hidup. Ya, sekarang ni ya kita merasai kehidupan di dunia. Adakah kita akan berterusan? Tidak. Sampai satu nokta kita akan menemui kematian. Sekarang ini saudara-saudara kita pergi dulu. Ya, tapi kita akan menyusul. Macam itulah ya doa ya Nabi SAW kalau ya ada kematian. Ya. Kemudian ya, dan daripadanya itu balik kepada bumi juga. Tuh rajun kamu dikeluarkan. Itulah hari kebangkitan.
ya, kita akan berada di bumi yang lain ketika itu. Bukan bumi yang kita pijak ni, tapi kita berada di satu bumi, tapi bumi yang lain, langit yang lain. Itulah akhirat, alam akhirat yang tidak ada penghujungnya. Bumi ada hujung, ya, tapi akhirat tidak ada hujungnya. Dikeluarkan untuk apa? Dikeluarkan untuk ditimbang amal. Lepas tu barulah kekal. Nak ke surga ke nak ke neraka ke, itu dah hukuman yang memang ada. Jadi bagaimana yang dah mati sekarang? Yang dah mati sekarang mereka di alam barzah. Ya, satu alam yang terkumpul roh-roh ini, ya, yang mana roh ini semuanya bermimpi. Tengah tidur ni. Tengah tidur. Tapi tidur mimpi, ya. Ada mimpi baik. Itu namanya, ya, nikmat kubur. Ada mimpi tak baik. Ya, sepanjang-panjang mimpinya tak baik. Itu namanya azab kubur. Sampai satu ketika, ya, dikejutkan untuk dihitung. Mana sangka kala kedua, yang tidur semua ni dikejutkan dan bangun dengan jasad yang baru. Jasad yang lama tu dah hancur dah. Roh dengan jasad yang baru berkumpul untuk diperhitungkan. Di situlah kalau nak tahu hukuman sebenar bukan di kubur. Di kubur tu hukuman yang tidak seberat di akhirat. Ya. Di kubur tu hanya mimpi, itu pun menyakitkan. Kalau mimpi buruk. Yang sebenarnya setelah ditimbang amal, barulah diarahkan untuk masuk syurga ataupun masuk neraka. Ya. Itu yang sebenar-benar, ya, pembalasan. Baik. Kemudian sambung lagi, ya, ayat yang ke-26. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Qad sesungguhnya. Anzalna telah kami turunkan. Alaikum atas kamu. Libasan pakaian. Yuari ia menutup. Sawatikum kehormatan kamu. Warisha dan perhiasan. Walibasut taqwa dan pakaian takwa. Zalika itu khair, lebih baik. Zalika itu min, daripada ayatillah, ayat-ayat Allah. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yazakkarun, mereka ambil ingatan. Saya masuk mula, ya. Ya Bani Adam. Ini ialah firman Allah, ya. Wahai anak-anak Adam, keturunan Adam. Qad anzalna alaikum libasan. Sesungguhnya telah kami turunkan ke atas kamu pakaian. Maknanya Allah telah menciptakan, ya, sesuatu yang boleh dijadikan sebagai pakaian. Ya. Dulu, orang-orang dulu, ya, nak buat pakaian ni,
Ya, gunakan kulit-kulit binatang. Ya, nak menutup, ya, nak menyorokkan kehormatan. Gunakan kulit-kulit binatang. Kemudian dah pandai pula menganyam-nganyam, ya, maka dianyam dengan tangan. Nak dapatkan satu baju tak tahu berapa hari nak selesaikan anyaman tu. Ya. Kita ni akhir zaman ni, ya, kira beruntung. Ya, manusia-manusia dah cerdik, pandai mencipta mesin-mesin, ya, sehingga pakaian, ya, melambat-lambat, dan kita boleh memilih warna apa yang kita inginkan. Ya, punyalah cantik-cantik pakaian. Kalau sekarang ini kalau dibandingkan dengan pakaian-pakaian kuno dulu, ya. Zaman mak-mak kita pakai kain plekat tu pun, kain batik pun dah cantik dah. Ya. Sekarang ni nak pakai kain batik jalan sana jalan sini, ya, dah tak menarik lagi dah. Nak pakai kain batik Jawa tu, ya. Nak jalan sana jalan sini dah tak menarik lagi dah, ya. Jadi kalau zaman dulu, ya, itu dah paling cantik lah tu. Ya, pakai kain batik Jawa ni, ya. Jadi, ya, nak menunjukkan, ya, beruntungnya, ya, orang-orang sekarang ini, ya, telah memperolehi pakaian-pakaian yang begitu indah dan cantik. Bukan saja yuwari sawatikum, ia menutupi akan kehormatan kamu, dia juga sebagai warisha, ya, sebagai perhiasan. Ya, jadi keindahan seseorang itu kadang dengan pakaiannya. Ya. Kalau orangnya cantik pun pakaiannya buruk, ya, dia tidak menarik. Ya. Jadi pakaian itu juga adalah sebagai risha, sebagai perhiasan. Ya. Tapi diingatkan oleh Allah, wa libasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Jadi kena ingat bahawa, ya, pakaian takwa, ilmu, ya, itu adalah, ya, atau amal soleh itu adalah lebih baik daripada pakaian zahir. Ya, sebab kita, ya, fikirkan, ya, pakaian zahir kalau tanpa ada, ya, pakaian takwa, ya, akhirnya pakaian zahir ini akan terbang juga. Ya, tengok kita lihat sekarang ni, ya, macam-macam hal. Ya, kononnya seorang yang tahfiz, ya, boleh buka aurat dia, boleh tanggal pakaian dia. Ya, ini nak menunjukkan apa? Ya, pakaian takwa dia tak ada. Yang ada hanya pakaian zahir. Ya. Walaupun, ya, dia tahfiz sekalipun, tapi jiwanya kosong. Ya. Jadi mudah untuk syaitan, ya, menariknya ke mana arah yang dikehendaki. Ya, walaupun, ya, mempunyai kekuatan hafalan 30 juzuk, tapi kosong jiwanya. Ya. Hanya hafal kulit, dikata orang kulit, isi tak tahu. Ya. Zalika, ya, itu min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, la'allahum yazakkarun, mudah-mudahan mereka ambil ingatan. Ya. Baik, sama lagi. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Wahai anak-anak Adam, la yaftinannakum, jangan sekali-kali ia menipu akan kamu. Yaftinan ni daripada fitan, maknanya daripada perkataan fitnah. Ya, kalau nak terjemahkan, jangan sesekali ia memfitnah akan kamu pun boleh. Ya, yang dimaksudkan
ya, menipu. Jangan sesekali ia menipu akan kamu. Asyaitan oleh syaitan. Kama sebagaimana akhraja telah mengeluarkan ia abawaikum akan kedua ibu bapa kamu. Kedua ibu bapa kamu minal jannah daripada syurga. Yanzi'u ia tanggalkan anhuma dari keduanya libasahuma pakaian keduanya liyuriyahuma supaya ia perlihatkan akan keduanya, supaya ia perlihatkan akan keduanya. Sawatihima kehormatan keduanya. Innahu sesungguhnya ia yarakum ia lihat akan kamu. Wa dia wa qabiluhu dan golongannya. Min haisu daripada mana-mana la tidak tarawnahum kamu lihat akan mereka. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah kami jadikan asyayatin akan syaitan-syaitan aulia sebagai pemimpin-pemimpin lillazina bagi orang-orang yang la yu'minun tidak mereka beriman. Biasa mas mula ya. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Jangan sekali-kali ia memfitnah akan kamu, ataupun jangan sesekali ia menipu akan kamu. Atau tafsiran lain ada juga, jangan sesekali ia menyesatkan akan kamu. Asyaitan oleh syaitan. Ya, ini satu nasihat. Jangan sekali-kali ia menipu akan kamu oleh syaitan. Kama ahraja abawaikum, sebagaimana telah mengeluarkan ia akan kedua ibu bapa kamu minal jannah daripada syurga. Mak bapak kita, moyang kita dulu, dia duduk di syurga. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma, ia tanggalkan dari keduanya akan pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, supaya ia perlihatkan akan keduanya akan kehormatan keduanya. Ya.
moyang kita Nabi Adam dan Hawa, ia memakai pakaian yang begitu indah di syurga. Ya, tapi kerana terpujuk oleh godaan si iblis ini, atau digelar sebagai syaitan, tanggal baju indahnya, nampak kehormatannya. Ya. Macam itulah nasihat ini. Jangan sekali-kali kamu digoda oleh syaitan sehingga kamu tanggalkan kehormatan kamu, dan menyerahkan kehormatan kamu kepada syaitan. Innahu yarakum, sesungguhnya ia melihat akan kamu, dia wa qabiluhu, dan golongannya, min haitsu la tarawnahum, daripada mana-mana tidak kamu lihat akan mereka. Ini dalil ya. Kena ingatkan. Ini yang maksudnya ialah bahawa golongan jin ini, syaitan golongan jin, dia melihat kamu bersama dengan golongannya, tapi kita tidak dapat melihat mereka. La tarawnahum, tidak dapat kamu melihat akan mereka, tapi mereka lihat. Itu kelebihan dia. Dia dapat lihat kita ke mana, tetapi kita tak dapat lihat dia. Dia ada di sisi kita, dia ada menemani kita, dia ada berjalan bersama kita. Kita tak nampak, tapi dia nampak kita. Itulah kemenangan dia dalam segi ini. Sebab itu pakaian takwa itu kena kuat. Maknanya ilmu, keimanan itu perlu kuat. Kalau tak, habis kita. Habis kehormatan kita. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan akan syaitan-syaitan sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak mereka beriman. Kalau orang tak beriman, dia punya pemimpinnya siapa? Pengarahnya, pendorongnya, sudah tentulah syaitanlah pendorongnya. Sebab itu, teguhkan iman kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan selalu berlindung dengan Allah daripada syaitan, dan bertawakal kepada Allah, supaya syaitan tidak dapat menembusi dinding seseorang yang bertawakal kepadanya. Sebab dia punya pujukan ni cukup manis, cukup indah. Hakikatnya semuanya adalah kehancuran, kerosakan. Baik, sampai situ dulu. Kita nak semak kita punya latihan tu. Tandakan sampai situ. Hari tu sampai bab apa nanti saya buka mic boleh borak-borak. Okey. Hari tu bab apa? Humasi. Apa dia punya latihan dia? Humasi. Latihan yang ni buat apa dia? Tabaddala. Tabaddala. Selain tabaddala apa? Ta'arofa. Selain ta'arofa, okey, kita ambil satu latihan. Kita ambil tabaddala dulu. Tabaddala. Okey, tabaddala mudhari'nya apa? Ya tabaddalu. Abang saya makan sama yang tak yang tak betul buat pembetulan Tabaddala ya tabaddalu. Masdarnya
Tabaddulan. Ikut wazan yang dibagi ta'alluman. Kalau amarnya tabaddal. Tabaddal. Nahi la tatabaddal. Tambah satu ta lagi jadi dua ta. Ta pertama ta fi'il, ta kedua ta dhamir. Ta pertama ta dhamir, ta kedua ta fi'il, jadi la tatabaddal. Isim fa'il mutabaddi. Mutabaddilun. Bunyi bawah. Isim maf'ul mutabaddalun. Ya. Mutabaddilun, mutabaddalun. Ya. Saya ulang, tabaddala yatabaddalu tabaddulan. Tabaddal la tatabaddal. Mutabaddilun, mutabaddalun. Okey, yang kedua ta'arofa. Mudhari'nya ya ta'arofu. Masdarnya ta'arufan. Ta'arufan tu yang kita selalu sebut majlis ta'aruf. Itu masdar tu. Majlis berkenal-kenalan. Ta'arufan. Amarnya apa? Ta'aruf. Nahinya la tata'aruf. Isim fa'il muta'arifun. Isim maf'ul muta'arufun. Saya ulang, ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Ta'aruf la tata'aruf. Muta'arifun muta'arufun. Lagi i'tazala. Mudhari'nya apa? Ya'tazilu. Masdarnya i'tizalan. I'tizalan. Amar i'tazil. Nahi la ta'tazil. Isim fa'il mu'tazilun. Isim maf'ul mu'tazalun. Saya ulang. I'tazala ya'tazilu i'tizalan. I'tazil la ta'tazil. Mu'tazilun mu'tazalun. Okey, lagi inqalaba. Inqalaba mudhari'nya yanqalibu. Masdarnya inqilaban. Ke bawah. Inqilaban. Masdar semua ada tanwin, ya. Inqilaban. Dan perlu ada alif, ya. Inqilaban ba-alif. Ada alif. Jangan ba atas dua ban je. Ada alifnya. Amarnya apa? Inqalib. Nahi la tanqalib. Isim fa'il munqalibun. Isim maf'ul munqalabun. Inqalaba yanqalibu inqilaban. Inqalib la tanqalib. Munqalibun munqalabun. Yang akhir apa? Izharra. Mudhari'nya yazharru. Amar izhiraran. Izhiraran. Amar tadi masdar, ya. Tadi masdar izhiraran. Amar dia izharra. Sama dengan madi. Izharra. Nahi la tazharra. Isim fa'il muzharrun.
Isim maf'ul muzharrun, ya. Saya ulang. Izharra yazharru izhiraran. Izharra la tazharra. Muzharrun muzharrun. Fi'il madi dengan fi'il amar sama yang nombor 5 ni. Dan isim fa'il dengan isim maf'ulnya juga sama. Ya, dalam ayat nak mengenal isim maf'ul ni, ya, dia kadang ditambah dengan bunyi bihi. Contohnya muhmarrun bihi. Ya. Ihmarra juga untuk mengenal dia fi'il amar, ihmarra bihi. Biasa diletak bihi. Ya. Dalam ayat lah. Ya. Tapi kalau diterjemah tu macam diterjemah fi'il madi tak kena. Jadi artinya dia fi'il amar. Macam itulah. Ya. Okey. Sekarang ni saya nak tanya dalam segi makna pula. Ya. Tengok yang kelima. Bertambah bunga itu adalah makna dasar. Bertambah bunga. Itu makna dasar, ya. Izharra. Ya, kalau madi macam mana nak letakkan ikut wazan? Kalau bertambah bunga. Maknanya telah bertambah bunga ia. Ada telah dengan ia hujung, ya. Telah dengan hujung ia. Telah bertambah bunga ia. Kalau mudhari'? Ia bertambah bunga. Kalau masdar? Bertambah kebungaan. Bertambah kebungaan. Kalau amar? Amar, suruh. Tak, lah tu letak ujung. Lah oleh engkau, letak ujung. Tak, itu letak tengah. Bertambah bunga lah. Lah oleh engkau tu letak ujung. Ya. Bertambah bunga lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau bertambah bunga. Kalau isim fa'il, apa penambahan isim fa'il? Penambahan isim fa'il yang. Letak yang pangkal, letak yang di awal. Yang bertambah bunga. Pastikan nak meletak makna tu, kalau isim fa'il letak yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Apa dia? Yang ditambah bunga. Macam tu. Yang ditambah bunga. Okey. Tengok dok. Sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Tapi untuk nombor 5, untuk nombor 5 lah. Untuk nombor 5 saja. Sebab dia ada sabdu akhir. Yang lain tak ada sabdu, ya. Yang ni ada sabdu. Okey, cuba makna nombor 1. Makna nombor 1 bertukar. Kalau madi apa? Telah bertukar ia. Kalau mudhari'? Ia bertukar. Kalau masdar? Bertukaran. Pertukaran pun boleh. Amar? Bertukarlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau bertukar. Isim fa'il. Yang bertukar. Isim maf'ul.
yang ditukarkan. Okey. Satu lagi nombor 2, kalau dalam segi makna dasarnya berkenal-kenalan. Kalau madi? Apa ni, untuk nombor 2 ni, kalau ada alif tengah, mana-mana wazan ada alif tengah macam ni, tadoroba, ataupun ta'arofa, ada alif tengah ni. Maknanya berganda ya. Maknanya berkenal-kenalan tu. Jangan buang. Jadi telah berkenal-kenalan ia. Kalau mudhari? Kena ganda, kena ganda. Ia berkenal-kenalan. Macam tu. Kalau masdar? Ganda. Ganda itu satu ya. Wazan di sini kena ganda. Berkenal-kenalan. Masdar lah tu. Berkenal-kenalan. Amar? Berkenal-kenalanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berkenal-kenalan. Isim fa'il? Yang berkenal-kenalan. Isim maf'ul? Yang dikenal-kenalkan. Yang dikenal-kenalkan. Ya. Cara meletak makna ikut wazan. Itu yang saya suruh pastikan. Kalau madi ada telah, ada ia hujung, ya. Macam itulah, ya. Okey, satu lagi, ya, yang lain samalah macam tu ya, cara nak buat makna. Bila dapat kata dasar, susun makna macam tu caranya. Okey. Sekarang ni untuk ringkas supaya kita dapat tahu dia fi'il amar. Secara ringkas, tak payah tengok wazan, ya. Nak kenal fi'il amar daripada fi'il madi. Tengok fi'il madi sekarang ni, tabaddala. Tabaddala. Pandang tak? Tabaddala. Kalau nak jadikan fi'il amar, matikan tabaddal. Sebut? Jadilah fi'il amar. Tak payah nak tengok fi'il amar, wazan fi'il amar, cara nak ringkas. Kita nak kenal fi'il amar, ya, secara ringkas. Kalau jumpa fi'il madi, tabaddala, itu madi. Kalau mati, tabaddal, itu amar. Ulang balik. Kalau tabaddala jadi apa? Tabaddal. Kalau ta'arofa? Ta'arof. Matikan. Ta'arof. Kalau i'tazala? Dia tak boleh i'tazal. I'tazil. Ke bawah. Sebab awalnya bawah. Yang tadi, nombor 1, nombor 2, awalnya semua atas. Tabaddala, ta'arofa, semua atas. Kalau dia bawah, akhirnya juga bawah. I'tazala, i'tazil, ke bawah. Macam tu. Ya, ulang balik. I'tazala, i'tazil. Kalau inqalaba, inqalib, ke bawah. Itu cara ringkas nak buat fi'il amar. Kemudian kalau izharra, kena ada sabdu, ada sama. Izharra juga. Yang ada sabdu. Ya. Sekali lagi. Tabaddala, tabaddal. Ta'arofa, ta'arof. I'tazala, i'tazil. Inqalaba, inqalib. Ya. Okey, alhamdulillah. Semua lulus, ya. Semua pandai. Untuk akan datang, ya, ada latihan lagi untuk khumasi sekali lagi. Ada sekali lagi latihan khumasi. Nanti salin lah. Ini saya hantar salin. Sama juga ada 5 latihan lagi, ya. Lepas tu baru kita sambung lain. Itu untuk latihan yang kedua bab khumasi. Jadi sekadar ini dulu untuk kuliah hari ini.
Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim.